Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazira binti Hazizan. Nombor matrik C19A0373. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan. Pantun ialah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu. Perkataan pantun ini berasal daripada bahasa Nusantara iaitu tun, yang merupakan sesuatu perkara yang tersusun, yang lurus, sama ada berbentuk konkret atau abstrak. Perbentangan ini berkaitan dengan fungsi tumbuh-tumbuhan dan peranannya dalam bidang pemakanan melalui pantun Melayu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Nur Syaraila binti Abdul Rahman, bernombor matrik C19A0382. Saya akan membentangkan mengenai objektif kajian. Objektif pertama ialah mengenal pasti fungsi tumbuh-tumbuhan dalam bidang pemakanan melalui pantun Melayu. Yang kedua, menganalisis fungsi tumbuh-tumbuhan dalam bidang pemakanan melalui pantun Melayu. Yang ketiga, merumuskan fungsi tumbuh-tumbuhan dalam bidang pemakanan melalui pantun Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naziratul Akmal binti Abdul Hamid dan nombor kad matrik saya ialah C19A0375. Saya akan meneruskan perbentangan dengan persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan kajian. Yang pertama ialah apakah fungsi tumbuh-tumbuhan dan peranannya dalam bidang pemakanan yang terdapat dalam pantun Melayu. Yang kedua, bagaimanakah fungsi tumbuh-tumbuhan dan peranannya dalam bidang pemakanan melalui pantun Melayu. Yang ketiga ialah sejauh mana fungsi tumbuh-tumbuhan dan peranannya dalam bidang pemakanan melalui pantun Melayu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Anis binti Wan Abdullah, memegang nombor matrik C19A0767. Kami telah menggunakan 10 kajian lepas sebagai rujukan dalam menjalankan kajian yang bertajuk Fungsi Tumbuh-tumbuhan dan Peranannya dalam Bidang Pemakanan melalui pantun Melayu. Kajian lepas yang digunakan ialah kajian daripada Nurul Aminah Basharuddin dan Hasnah Muhammad pada tahun 2014. Di dalam kajian ini, penulis membuat kajian mengenai interpretasi pantun dalam semiotik, di mana di dalam kajian ini penulis membincangkan tentang unsur flora dan fauna di dalam pantun berpandukan teori pendekatan persemiotikan Rifatera. Di dalam kajian ini, penulis mendapati masyarakat Melayu menggunakan unsur seperti flora dan fauna untuk menyampaikan teguran dan pemikiran mereka. Pendekatan persemiotik Rifatera banyak digunakan kerana memiliki makna yang tersirat. Hasilnya, penulis dan pembaca boleh menghuraikan perkaitan antara pantun dengan semiotik dan lebih mudah untuk merungkaikan pemahaman berhubung makna dalam pantun. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadwatul Najihah binti Najmuddin dan nombor matrik saya ialah C19A0361. Dentam-dentum atas permata, orang mengemping padi muda. Abang-abang tunangku datang, payungnya kuning tekat perada. Pantun di atas ingin menunjukkan satu situasi di mana seorang wanita didatangi oleh pasangan hidupnya. Hal ini dikatakan demikian kerana pada satu ketika dahulu, mengamping padi merupakan satu acara yang ditunggu kerana pada ketika itu, para pemuda kampung dapat mencari teman hidup atau gadis kampung. Hubung kait antara padi dengan pantun adalah padi dijadikan pembayang kepada pantun tersebut. Berdasarkan konteks pembayang, orang mengemping padi muda mewakili kepada wanita muda yang didatangi oleh pasangan hidupnya. Oleh itu, pembayang dalam pantun ini dapat dikaitkan dengan baris ketiga rangkap pantun iaitu abang-abang tunangku datang. Oleh itu, hal ini menunjukkan wanita muda ini didatangi oleh tunangnya. Menurut Abdul Rai Osman 2011, tanaman ruji bagi penduduk dunia di Asia, Amerika Latin dan Caribbean merupakan padi atau Oryza sativa. Padi huma ditanam di Malaysia terbahagi kepada 2 jenis iaitu padi sawah yang juga dikenali sebagai padi bendang atau padi bukit. Padi sawah memerlukan banyak penggunaan air, baja dan perlu ditanam dengan cara yang teratur. Padi sawah atau padi bendang adalah jenis padi yang paling banyak ditanam kerana dapat mengeluarkan hasil yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabilah binti Syamsuddin. Nombor matrik C19A0674 akan membincangkan isi seterusnya iaitu analisis perbincangan.
Di dalam analisis perbincangan ini menjadikan ceri sebagai pembayang di dalam pantun yang berbunyi, ramai orang memotong papan, budak-budak memanjat ceri, dari hidup putus harapan yang biarlah mati meracuni diri. Maksud pantun di atas ialah seseorang yang sudah tidak bersemangat untuk meneruskan hidup. Ceri merupakan satu tumbuhan di dalam jenis prunus yang menghasilkan buah drupa. Buah-buahan yang berwarna merah, kuning atau hitam ini biasanya ditanam secara besar-besaran yang didatangkan dari kultivar beberapa spesies termasuk yang manis. Kaitan pantun ini dengan buah ceri adalah berkaitan dengan sindiran atau kiasan. Pantun ini bermaksud daripada kita hidup putus harapan, lebih baik meracuni diri sendiri daripada menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh itu, kita mestilah meneruskan usaha dan jangan mudah berputus asa dalam melakukan perkara dan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Syakira binti Abdul Aziz, pemegang nombor kad matrik C19A0773. Saya akan membentangkan analisis kajian iaitu berkenaan dengan fungsi tumbuh-tumbuhan dan peranannya dalam bidang pemakanan melalui pantun Melayu. Buah berangan dari Palembang dijual budak dalam kota. Jangan tuan berhati bimbang, saya tidak berubah kata. Maksud pantun di atas ialah seseorang yang berjanji itu berkata tidak perlu risau kerana dia akan menepati segala kata-kata yang dia ucapkan. Buah berangan berbentuk bulat dan mempunyai sedikit bulu-bulu pada kulitnya seperti buah rambutan. Buah berangan adalah buah yang keras di mana ia boleh diperolehi dari beberapa spesies pokok meluruh bertaburan asal dari kawasan-kawasan beriklim sederhana di hemisfera utara. Buah berangan ini pula mempunyai khasiat seperti baik untuk sistem penghadaman, cerdaskan minda, mengawal tekanan dan juga mengawal ketumpatan tulang. Semua yang diperlukan oleh tubuh badan manusia terdapat dalam buah berangan ini. Berkaitan dalam pantun di atas ialah tidak berubah kata atau berjanji ini sesuai dikaitkan dengan buah berangan kerana buah ini berkulit keras dan boleh dibawa ke mana sahaja walaupun jauh seperti Palembang. Oleh itu, ia sangat sesuai digunakan dan seseorang yang berkata itu tidak akan mungkin mungkiri kata-katanya dengan mudah sekali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syazwani Farhana binti Muhammad Isa. Nombor matrik saya C19A0691. Saya akan membentangkan bahagian analisis. Analisis yang saya akan bentangkan merupakan tajuk pantun yang bertemakan makanan, iaitu pucuk pauh berulang pauh, petang-petang kacau inti, sayang saya berkasih jauh, petang-petang hancur hati. Berdasarkan pantun ini bertemakan kasih sayang, di mana kasih sayang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain walau jauh bagaimana sekalipun. Kasih sayang juga boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kehancuran hati apabila dikhianati. Selain itu, pauh dikenali sebagai buah mangga. Ia juga mempunyai pelbagai jenis warna, isi dan rasa. Kebiasaannya, buah pauh ini boleh dihidang dalam pelbagai jenis cara. Contohnya, makanan, manisan, rojak buah-buahan, jus, minuman. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azima binti Abdul Aziz. Nombor matrik C19E0861. Kesimpulannya, masyarakat Melayu menyampaikan sesuatu nasihat dan pengajaran dalam kehidupan melalui kiasan dan saranan dalam pantun. Selain itu, pada zaman dahulu, masyarakat Melayu sering menggunakan saranan dan kiasan dalam pantun untuk mengatakan niat seperti dalam majlis-majlis tertentu. Sebagai contohnya, merisik adat menghadap raja, serta majlis ketika menyambut tetamu yang diamalkan dalam masyarakat Melayu. Justru itu, hubungan antara masyarakat Melayu dengan alam semula jadi, terutamanya tumbuhan, sangat mempengaruhi dalam penciptaan pantun dari segi adat dalam masyarakat, perilaku, serta panduan hidup masyarakat Melayu. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami.